Wahai Tuan Puan Budiman, puisi warisan si muda wangsa, empunya pesan. Selamat pagi Afi. Selamat Afi pagi, ajak Syah. saya jumpa di sini. Afi nak ajak saya tengok wayang ke ni? Boleh juga. Tapi sebenarnya tempat ini panggung wayang Dalit dahulu. Ini tempat Afi bermain-main kecil-kecil dulu. Jadi Ibu Afi bekerja di sini dan Afi selalu menonton wayang Cina ataupun filem klasik Cina. Jadi apa kaitan wayang Cina dengan diri Afi ni? Sebenarnya Afi sangat berbangkit semangat bila menonton banyak filem klasik Cina. Kerana di situ Afi lihat bagaimana orang buat persembahan, bagaimana busana mereka berwarna-warni, kemudian ada cara-cara bercakap bahasa Cina mungkin Afi tak faham tapi lebih kurang Afi dapat lihat, oh ini cakap dengan raja, ini cakap dengan orang biasa. Jadi bila Afi menonton filem klasik pula Melayu, Afi kaitkan filem klasik Cina ini dengan yang Melayu. Jadi mungkin di situlah jatuh cinta dengan filem-filem klasik baik Cina atau Melayu membawa pada Afi jatuh cinta dengan budaya Melayu, nilai Melayu. Cenderawasih Irian Jaya hinggap diranti. Afi giat terlibat dalam pelbagai aspek seni tradisional Melayu dan ini dilakukan secara sepenuh masa. Dalam konteks kehidupan hari ini, dunia kosmopolitan hari ini, susah tak cari makan? Itu soalan yang sering Afi terima. Afi percaya setiap pekerjaan yang kita pilih, apatah lagi yang sangat jarang dipilih orang, kita akan berdepan dengan macam-macam masalah. Dan Afi masih lagi berdepan dengan kendala-kendala yang membuat Afi kadang-kadang berfikir balik, Afi betul ke pilih jalan ini? Tapi Afi percaya ruang itu tetap ada. Masih ada dan hanya perlu dicari, digali setiap kali. Pasti adalah cabaran itu. Orang akan tanya, boleh cari makan ke? Ini untuk sepanjang hidup ke? Ataupun sekejap saja? Masih muda, lepas tu tak nak buat lagi. Macam mana? Afi masih berdepan dengan itu. Sebagai anak muda, kenapa ini merupakan pilihan anda? Sejujurnya Afi rasa terpanggil. Ketika Afi di sekolah rendah, Afi memang sangat terdedah dengan filem-filem klasik lah, selalu menonton pentas Jumaat dan sebagainya. Di situ membuat Afi terasa apa yang ada dalam filem itu dengan apa yang Afi lihat di luar, di sekitar Afi. Afi boleh jumpa pertaliannya. Contohnya gaya bahasa, bila kita gunakan bahasa istana, bahasa purbawara dan sebagainya. Afi rasa, kenapa itu dalam filem tidak ada di dalam kehidupan kita seharian? Apa formular Afi untuk bertakat dalam dunia seni tradisional Melayu ni? Bagaimana kita survive lah kan. Hanya satu dalam kepala Afi selama ini. Kena pandai jual diri. Ya, kita harus tampilkan diri kita dengan berani. Afi bukan seorang yang bijak bercakap sebenarnya. Afi sangat pemalu sebenarnya. Tapi selama Afi melibatkan diri dalam bidang seni, Afi percaya bahasa dan ekspresi diri Afi ini perlu Afi jual, nampakkan. Sebab ini bukan untuk menjual diri sendiri, tapi untuk menjual apa saja usaha Afi. Orang tidak akan sampaikan kisah, si Afi ini bersyair di Singapura dan di luar Singapura. So Afi rasa kena pandai, kalau cakap kasarnya, jual diri lah. Kena pandai jual diri, kena pandai tunjukkan keindahan apa yang you buat. Afi syair, kenapa dia indah? Afi menyanyi lagu tradisional, kenapa dia indah? Afi buka kumpulan choir Melayu, kenapa perlu dilihat? So Afi rasa itu semua memerlukan publicity, marketing yang mungkin pada Afi yang mudah.
kita ada social media untuk bantu kita mempercepatkan sebaran kerja-kerja baik kita. Kalau kita percaya kerja kita baik, segera kita sebarkan. Afi mempunyai pendidikan formal dari segi seni Melayu ini ataupun Afi belajar dengan melihat melalui pengalaman. Bagaimana Afi? Afi belajar melalui peristiwa hati. Ya, tidak ada pendidikan formal. Afi lebih suka memerhati proses orang buat sesuatu. Afi lihat proses ini semua sebagai sesuatu yang melambangkan kehidupan kita. Kemudian Afi lihat ibu Afi membuat gubahan hantaran, dan juga Afi lihat contoh mewakili keluarga dalam pernikahan atau pertunangan. Afi pernah dulu angan-angan macam mana saya mungkin belasan tahun ke awal 20-an nak mewakili keluarga orang untuk kahwin, nak wakil keluarga pengantin ni. Sampai satu masa ketika kawan Afi ni di Perkhidmatan Negara, Afi tiba-tiba ada kawan yang cakap, "Afi boleh tak wakilkan keluarga?" Cakap, ya betul ni. Ini cerita-cerita yang Afi terima. Cakap, boleh. Langsung Afi lakukan. Kemudian Afi lakukan mungkin sudah 4-5 kali, termasuk bila adik Afi sendiri bertunang, Afi sendiri jalankan. Dan Afi ingin kembali mengingatkan diri Afi yang dulu aku fikirkan ini hanya untuk orang tua. Tapi aku ingin melawan kebiasaan ini supaya orang muda juga bijak mewakili, bercakap apa saja. Membawa kepada konsep yang sering Afi sebutkan di media. Afi gunakan kata muda wangsa. So, muda wangsa itu orang muda yang berbangsa, yang boleh mewakili bangsanya dalam apa saja ranah kehidupan. Bidang kreatif, bidang bertutur di halayak ramai dan macam-macam lagi. Selama perjuangan Afi dalam bidang seni tradisional Melayu ini, pernah tak Afi rasa seperti mau putus asa, mau cari kerja lain dan sebagainya? Orang masih tanya, kerja apa, buat apa? Oh, saya ajar seni budaya di sekolah. Apa tu ajar seni budaya? Tanya, macam mana kerja ni bagus, stabil. Sekolah mana ajar? Saya ajar di Merata, Singapura, cik. Mana-mana sekolah panggil, saya pergi. Nanti kalau orang tanya, sekolah ke apa panggil ni? Ini free Kita akan rasa kecewa macam, kenapa fikir free? Tapi Afi selalu ingatkan diri Afi. Afi cakap, jangan putus asa. Ingatkan diri balik, jangan putus asa. Kerana bekal Afi tadi adalah untuk berdakwah. Kebetulan saja Afi memang cenderung ke arah seni budaya yang menjadi media untuk Afi berdakwah. Afi fikir jangan putus asa kerana yang Afi jalankan ini adalah dakwah. Seni budaya itu hanyalah laluannya saja. Syah, kalau tadi kita di panggung wayang di mana Afi menonton wayang setiap hari kan, kini kita berada di blok rumah sewa di mana Afi dan keluarga Afi tinggal di sini. Afi punya keluarga yang tinggal di beberapa unit di sini kan, tingkat 4, tingkat 7, tingkat 9. Afi rasakan inilah dunia Afi, tempat Afi bermain-main di seluruh blok ini. Afi ada kawan-kawan yang Afi akan main-main setelah pulang sekolah. Kalau malas nak pergi tempat nenek bekerja atau ibu bekerja, Afi akan pulang dan bermain-main dengan teman-teman di sini yang ada Melayu, Cina, India, semuanya di sinilah. Dan Afi rasa kalau Afi fikirkan balik, Afi membesar di sini lama kan, Afi rasa Afi lah the Bukit Merah Boy sebenarnya selepas Sang Nadim. Bagaimana pengalaman Afi membesar di rumah sewa ini membentuk jati diri Afi? Afi tidak terasa sempitnya tinggal rumah sewa. Di blok ini banyak sejarah, banyak kenangan. Jadi sekolah Afi dekat saja seberang jalan. Sekolah rendah Henderson. Afi gemar masuk pertandingan bercerita dan pernah sekali Afi masuk pertandingan bercerita membaca buku namanya Gagah-Gagah Si Gajah Jagah. Afi ingat sampai sekarang, itu mungkin darjah 2. Dan Afi rasa ketika itu juga cinta Afi terhadap bahasa sudah tumbuh, sudah Afi dapat rasakan kerana Afi diberitahu oleh ahli keluarga ketika Afi sekolah rendah pun gaya bahasa Afi bercakap juga lain. Jadi Afi rasa itu satu kekuatan yang mungkin sudah ada bersama Afi ketika kecil lagi. Pernah tak usaha Afi dalam memartabatkan seni tradisional Melayu ini diperkecilkan? Perkecilkan tu macam, terasa sungguhlah. Sehingga kini Afi masih berdepan dengan isu itu sebenarnya. Kerana orang fikir beberapa perkara.
Satu tu bidang seni Melayu. Kedua, Singapura ni tidak masyhur dengan kekayaan seni budaya Melayu tradisional berbanding di tempat lain. Kalau ada saja orang akan memandang ke Malaysia. Kami buat persembahan di majlis perkahwinan, orkes. Ini daripada Johor. Tak, kami dari Singapura. Dan layanan orang kadang-kadang berbeza. Kami pernah ke beberapa acara yang buat kami terkejut. Macam ini punya layanan pun ada. Afi gunakan contoh yang samalah untuk kumpulan lain. Okey, pemuzik boleh makan yang dekat sini saja, okey? Dengan kompang boleh makan sini saja. Yang itu semua tak boleh. Kami pernah dilayan begitu. Afi terkejut. Dan seringkali antara perkara yang buat kami rasa kami diperlekehkan adalah boleh kurang tak? Afi bergiat dalam seni ini selama lebih 2 dekad. Afi juga menubuhkan beberapa kumpulan seni. Apa faktor penyumbang Afi? Kembali kepada rasa tanggungjawab. Pura contoh seperti Syair Pura. Orkestra Siri Temasek yang kami tubuhkan Afi bersama Megat Firdaus. Ini atas rasa tanggungjawab yang bukan sahaja terhadap muzik Melayu, tapi terhadap bakat-bakat anak Melayu yang ada. Bakat anak Melayu dalam bidang muzik, kita nampak macam ramai. Tapi ramai itu boleh kita bahagikan. Yang boleh baca skor, yang tidak boleh baca skor. Yang sangat berbakat tapi tidak diberi peluang. Afi, dalam memartabatkan seni tradisional Melayu, susah tak untuk tarik golongan muda? Bergantung kepada kita yang nak menggerakkan ini. Bagaimana kita ingin menarik perhatian anak muda ini, mungkin ada ikut trend, bagaimana nak kaitkan mereka, nak pancing mereka. Afi suka juga seringkali menambahkan keindahan sesuatu yang Afi pandang tradisional. Misal kata bila Afi bersyair, kita akan iringkan dengan sesuatu, kalau mungkin gambus dah biasa, violin dah biasa. Afi dapatkan teman Afi untuk menggunakan harp, kecapi untuk dendang. Jadi orang akan fikir, ini macam cerita orang putih pakai harp tapi ini Melayu punya. Dengarlah syair hamba dendangkan, barang diwasi Tuhan Ar-Rahman. Afi juga baru-baru ini membawa seni tradisional Melayu sejauh ke benua Eropah. Kenapa dan apa matlamat Afi? Afi ingin pergi ke pentas-pentas berbeza kerana Afi percaya setiap pentas yang Afi pergi penghargaannya berbeza. Kerana bila Afi buat persembahan, orang akan lihat apa yang ada di Singapura. Kemudian selepas persembahan, Afi akan didekati orang. Oh, di Singapura ada begini ya, ada begitu ya, ada begini, masih dihidupkan. Afi ingin menjadi duta untuk menyampaikan keadaan Singapura, seni budaya Melayu Singapura yang tidak pernah kurang. Saya difahamkan Afi juga pernah mendapat gelaran Datuk. Dari mana tu gelarannya? Ia berlaku pada 2016 atau 2015, Afi tak ingat sangat. Afi diberi kepercayaan dan diberikan gelar ini kerana Afi terlibat dalam bidang seni dan mereka ingin Afi menjadi duta bagi kesultanan mereka untuk menyampaikan apa yang boleh dikaitkan dengan kerja seni Afi dengan kesultanan mereka. Perjalanan Afi sebagai seorang seniman berwarna-warni dan juga berliku-liku. Sejauh mana sokongan dari sudut masyarakat dan juga dari dana itu mencukupi? Saban tahun kita akan dengar ada dana itu, dana ini yang ditawarkan. Afi rasa dia semakin baik, tapi Afi lebih suka fokus kepada bagaimana kita seniman memanfaatkan dana-dana itu. Meskipun kita perlukan dana untuk meneruskan hidup, tapi Afi lebih fokus kepada itu kerana Afi rasa itu tanggungjawab kita kan. Duit tu bukan duit kita, itu duit amanah yang harus kita fikirkan, dan karya kita juga amanah. Afi juga mempunyai perniagaan kraftangan songket yang dihasilkan oleh Afi sendiri. Jadi bagaimana idea ini tercetus, Afi? Satu perkara yang juga terkait dengan rasa tanggungjawab juga. Kerana ketika itu Afi diberikan 4 beg besar purchase songket. Sekadar purchase saja. Kebetulan Afi memang boleh menjahit. Jadi Afi fikir, apa kata kita buat sesuatu yang orang tak buat lah. Jadi Afi mungkin ada buku kosong tu, Afi hiaskan. Afi balut dengan songket. Afi buat buku kecil besar, Afi hadiahkan pada orang, Afi jual online di Blogspot. Kemudian Afi dapat undangan untuk menghasilkan karya untuk
keluarga diraja di Malaysia. So ada Afi hantarkan, Afi buat kad hari raya pula. Afi hantarkan di Malaysia untuk 8 keluarga diraja. Jadi Syai dia yang tadi Afi sebutkan, sukit-sukit dan juga kerja tangan Afi. Ini kalau buat kebaya tu cantik sebenarnya. Dia inspirasi. Afi memulakan kumpulan seni syair Pura. Kenapa Afi mahu hidupkan syair ni? Seperti Afi sebutkan dalam klasikal filem, kita nampak syair, nampak orang menyanyi lagu asli dan pantun dan sebagainya. Tapi Afi tak nampak ada orang yang mengajar syair. Jadi Afi rasa ada perlunya untuk kita mengajar syair supaya syair-syair baru, karya-karya baru boleh didendangkan. Maka Afi tubuhkan kumpulan yang namanya Syair Pura dan Afi himpunkan teman-teman yang boleh menyanyi. Kemudian kita belajar irama-irama syair pula. Bagi saya yang tidak pandai menyanyi ni, boleh tak Afi kasih tip-tip untuk bersyair ni? Boleh, sudah pasti. Tapi sebelum tu kita dendangkan dahulu, nanti baru Afi menilailah macam mana dendangannya. Baiklah. Okey, mari kita cuba. Okey, kita gunakan irama namanya irama hiasan. Okey, kita nyanyi sama-sama. 1, 2. Wahai tuan, puan budiman, hadirlah mampir bawa dukungan. Puisi warisan kita junjungkan, si muda wangsa empunya pesan. Okey. Melodinya betul, iramanya betul. Cuma kita cepat sikit je. Tapi okeylah, bolehlah. Melodinya sekali lalu dah boleh tangkap kan? Begitulah mudahnya syair. Dan selain menjadi pengasas kepada kumpulan-kumpulan seni, Afi juga giat sebagai pemimpin muda, iaitu pengerusi MAEC. Jadi bagaimana Afi menyemarakkan kegiatan seni di peringkat kejiranan ni? Afi sering bekerjasama dengan para sastrawan negara, para penggiat seni budaya setempat untuk menghasilkan sambutan-sambutan seperti Bulan Bahasa, kita ada wisata ilmu, kita ada Gemasa Cilik dan sebagainya. Afi ingin kita gunakan bakat-bakat yang sudah sedia ada dalam kalangan anggota MAEC untuk diketengahkan. Bagaimana kita kedepankan karya kita, band kita dan sebagainya supaya dilihat sebagai, oh, ini bukan orang yang tetap hanya di sisi sahaja. Tunggu sisi buat event. Sisi tak buat event, awak tak ada show. Saya tak nak macam gitu. Jadi Afi ingin mereka lihat sebenarnya Singapura ataupun dunia ini tempat mereka bermain-main. Kerana sudah ada contoh-contoh begitu. Kalau Afi boleh sebutkan Sri Warisan, mereka sudah mengelilingi dunia. Lebih daripada 60 negara mereka dah pergi. Apakah bekal mereka? Seni budaya Melayu. Jadi apakah bekal kita? Seni budaya Melayu. Apa pesanan Afi bagi golongan muda yang mahu giat dalam seni tradisional Melayu ini? Apa pengorbanan yang mereka perlu bersedia untuk ambil sebagai seniman tradisional Melayu ini? Okey, Afi harap pengorbanan yang mereka perlu lalui ini tidak berlaku pada masa akan datang. Kerana kalau kita sudah sama-sama mengangkat, membersihkan apa saja mungkin negativiti yang ada dalam dunia orang seniman Melayu. Antaranya mereka harus berkorban mungkin sedikit maruah kadang-kadang. Orang pandang rendah kita buat kerja seni, ya. Orang panggil kita tapi mereka ketepikan kita juga. Itu harus mereka tahan, ya, tahan lasak, kuat semangat. Jangan senang melatah kerana jangan putus asa dari sudut itu. Kedepankan saja. Tapi selagi kita memperbaiki ilmu yang sudah kita ada, kita tambah nilai ilmu kita, persembahan kita, our art form kan, InsyaAllah kita akan dapat penghargaan yang selayaknya. Afi suka ingatkan pada yang lebih muda. Bukan suka-suka, happy-happy ataupun kata Afi yang kasar tadi, gatal buat persembahan saja tapi tak ada arti. Setelah lebih 2 dekad berkecimpung dalam seni tradisional Melayu ini, bagaimana Afi melihat masa depan Afi untuk kekal relevan dalam seni ini? Afi suka mencari peluang-peluang baru untuk pertama mengajak yang muda menjadi pelapis.
Kedua, mengajak yang lebih tua untuk datang turun bersama kami untuk berkongsi pengalaman mereka yang ada. Kerana tidak semua orang pandai menggali, tidak semua orang pandai berkongsi. Ketiga, Afi suka mengajak orang hasilkan karya. Tulislah, buatlah karya. Tulislah karya syair, tulislah karya pantun. Jangan tunggu yang dalam buku di perpustakaan itu saja. Itu boleh cari, tapi kalau orang kuasa cari. Apa kata kita tambah lagi supaya khazanah persuratan kita bertambah? Akhir sekali, Afi, sejauh mana seni tradisional Melayu di Singapura ini ada masa depan? Saya percaya dengan kepimpinan yang sudah sedia ada dalam bidang seni budaya Melayu Singapura, yang muda-muda pun semakin ramai. Afi lihat ramai peringkat tari muda, pemuzik-pemuzik muda, penari-penari yang sudah semakin ke depan untuk dilihat sebagai penari Melayu, para pemuzik, dan tumbuhnya kumpulan-kumpulan seniman seni seperti orkestra, tarian dan macam-macam lagi di Singapura. Kerana sudah semakin ramai anak muda yang percaya bahawa seni budaya ini adalah sebahagian daripada hidup mereka untuk menjadikan mereka lebih manusiawi. Malah mereka sudah berekspresi menghasilkan karya-karya yang bermacam-macam. Kalau mereka tidak berani sepanjang 10 tahun ini, kita tidak akan melihat mereka menghasilkan karya. Produksi semakin banyak, kumpulan-kumpulan semakin banyak tumbuh. Jadi Hafiz sangat positif yang kita sudah mendapat mungkin tunjuk ajar daripada yang sebelumnya, dan kita sedang memanfaatkannya, dan kita sedang membentuk seni budaya Melayu Singapura yang lebih berkembang, yang lebih tertonjol di rantau ini. Terima kasih Afi Hanafi, dan semoga terus maju jaya dalam memartabatkan lagi seni tradisional Melayu di Singapura ini. Terima kasih. Ayuh kita bergambar.